So dia tak ada masalah as long as Fatin adalah student UiTM, boleh akses kepada pangkalan data. Currently kita ada 21 pangkalan data yang kita aktif lah. So dia termasuk dengan Web of Science. So Web of Science ni dia dapat sekali dengan EndNotes punya software. So biasanya pelajar daripada fakulti farmasi ni diorang prefer guna EndNotes sebab diorang punya untuk manage references tu sebenarnya sama je as long as dia punya output tu masih APA, cuma dia prefer guna EndNotes tu sebab EndNotes ni dia ada sedikit beberapa features yang membezakan dengan Mendeley lah. Tapi kalau dari awal dah guna Mendeley, maintain je lah guna Mendeley. Kalau dari awal dah guna EndNotes, maintain je guna EndNotes, tak ada masalah. Apa-apa pun terpulang pada anda punya SB. So kadang-kadang supervisor ni, kadang-kadang tengah-tengah jalan dia, bila diorang dah dapat student tu, baru student tu kata SB saya dia tak nak lah guna Mendeley, dia minta guna EndNotes. Jadi diorang ni dah start daripada awal, diorang punya writing kena ubah lah. Tapi tak ada masalah, boleh je kita adjust. Ada cara dia untuk import dan export, cuma kalau dari awal dah guna Mendeley, maintain. Kalau dah guna EndNotes, maintain je. Fatin guna apa? Saya guna Mendeley. Okay. So kalau dah guna Mendeley. Tapi apa-apa pun consult dengan supervisor. Kalau supervisor kata tak apa, tak ada masalah guna Mendeley je lah. Maintain. Okay. So hari ni punya session adalah untuk penggunaan database Scopus. Pernah access daripada mana Scopus ni? Scopus pun dari PITA juga. Okay, daripada Easy Access tu kan? Okay, sekarang Fatin dengan saya login sama-sama page Easy Access ni. Nanti kita terus live session ni lah. Buka dulu. UiTM. Yang saya bagi dekat chat tu, easyaccess.library.uitm.edu.my. Ada satu cara lagi yang menyenangkan di mana Fatin boleh guna MyKM. MyKM UiTM ni dia one stop center di mana dalam ni bila login, dalam tu boleh akses online database, dalam tu boleh akses e-books, pun boleh juga. Maknanya tak payah nak pergi banyak-banyak tempat lah. So saya letak dua-dua. My knowledge. Oh okay. Saya nak tanya Puan. Yang e-books tu memang semua jenis buku yang ada dalam library tu kita boleh download e-books tu kena tengok dekat page Easy Access dan juga MyKM tu kita dah asingkan. So once Fatin, kejap saya present lah nak tunjuk entire screen. So contoh yang saya tunjuk ni daripada My Knowledge Management Portal. Salah kejap. Dia punya login dia nombor metrik dengan IC lah, sama macam Easy Access tu. Okay. Dekat sini dia one stop center sebab dia memudahkan. Maknanya dari sini orang dah boleh akses pelbagai jenis bahan. Contoh dekat sini kalau nak tengok apa information resources ni kita dah asingkan dah. Nak tengok online database ke, nak tengok e-book saja ke. So yang ini macam tadi Fatin tanya pasal e-book tu, dia dah siap-siap susun ikut fakulti. So contoh dekat e-books, nampak? So daripada fakulti farmasi, kita scroll balik. So dekat sini, dia dah listkan dah. Katalah nak details ataupun narrowkan kepada certain keywords, dekat sinilah Fatin masukkan keyword apa yang Fatin nak. So ini yang mana dah ada list kat sini get full text ni adalah e-books yang dilanggan oleh, sebab e-books ni pun ada yang subscription yang dilanggan oleh pihak perpustakaan macam konsep yang Easy Access tadi tu. Okay. So boleh filterkan dekat sini, nak ikut jenis bidang ke, nak ikut jenis publisher, jenis tahun ke, boleh filterkan. Oh, okay. Siapa ni? Nur Syuhadah, kawan Agaknya lah, sebab saya hantar kat grup postgraduate farmasi, fakulti farmasi. Saya ada hantar link dekat grup tu pun. Tak apa, boleh je. Pada yang baru join. Siapa yang nak join tak ada masalah lah. So kita just bagi sharing session untuk petang ni. Mungkin ada yang baru join ke. Siapa lagi ni? Fatin ada. Siapa je lagi tak ada pun? Syuhadah ada. Syuhadah dari fakulti mana? Syuhadah farmasi juga ya? Okay, fakulti farmasi juga. Cuma nak tahu dia degree ke, undergraduate ke, sama dengan Fatin? Postgraduate. Nur Syuhadah. Saya tak pasti.
Saya tak kenal Nusyada ni. Mungkin ada dalam grup kan. Oh ya ke? Okay, so untuk yang baru join, so saya tengah explain kepada Fatin ni ini adalah interface My Knowledge Management Portal. Jadi di sini untuk login dia adalah menggunakan nombor matrik, password adalah IC number. Jadi kat sini sebenarnya di bahagian information resources ni, kita dah boleh pergi pada pelbagai jenis bahan. Yang selalu orang pergi online database tu lah. Yang Science Direct, apa lagi pangkalan data yang kita langgan UiTM EBSCO, Emerald, dan pelbagai lagi lah. So dekat e-books ni tadi saya mention di mana e-books ni kita boleh filterkan lagi. Ikut tahun ke, ikut provider, publisher dan sebagainya. Jadi katalah contohnya nak type dekat sini pun boleh keywords. Tak ada masalah. Okay. Okay, Fatin okay, Syuhada? Syuhada tak ada suara pun, betul ke tak betul ni? Dia masuk, takut dia tersilap masuk. Ini session apa ni? Cuba ikat chat. Kalau tak mungkin dia ada mic dia problem ke, boleh type dekat chat lah. Okay, so dekat sini selain daripada tu katalah sebenarnya mungkin Fatin nak tahu tentang lebih detail tentang apa contohnya certain keyword pun tak ada masalah. Kat sini kita boleh type. Contohnya nak cari tentang virus dan sebagainya, so dia akan bagi suggested bahan-bahan yang relates dengan apa yang Fatin try cari. Contoh macam ni ke hepatitis C, virus from molecular ni, dia akan bagi details lah. So ada berapa dia punya search results dia. So katalah saya nak yang ini, Green and Sustainable Pharmacy ni. Kita boleh terus get full text. So boleh terus download lah. Nampak? Boleh terus download book PDF. Pernah cuba tak yang ni, e-books ni? Pernah, saya dah pernah download. Okay, so ini untuk bahannya e-books lah. Kalau bahan yang macam contoh tadi, kita ada juga selain daripada local content hub ni, dia lebih kepada specialized bahan yang local lah. Contoh kat sini saya pergi pada local content hub, kita dah susun ikut dia punya bidang. Tapi untuk yang pharmacy belum lagi sebab kita tengah develop, setakat ni yang ini dahulu. Kemudian kalau open access discovery ni pula, dia merupakan bahan-bahan yang tidak kita langgan tetapi kita cuba juga tarik ikut subjek. Contohnya ini adalah fakulti farmasi. So once pilih fakulti farmasi, kita dah pecahkan ikut ni. Nampak? Contohnya tentang apa? Nervous system ke, nak relate dengan pharmaceutical ke, nak relate dengan apa lagi. Ini semua yang free, yang boleh di-download sebab ini kita tarik daripada bahan-bahan yang boleh digunakan lah. Kalau selalu student kan dia akan pergi kat Google Scholar, dia type certain keyword, lepas tu dia kena buka banyak tab. Tetapi yang ini kita dah kumpulkan dah. Contohnya kita dah cuma nak cari tentang yang ni, Fundamental of Pharmaceutical Chemistry. Bila saya klik saja, dia dah pergi crawl kepada macam-macam tempat ni. Nampak? Ada setengahnya tu apa benda, ini kita boleh nampak. Ini adalah PhD thesis, ini mungkin artikel, apa lagi. Ini chapter thesis, yang boleh di-download terus. Dia layout dia lebih kurang macam yang e-book tadi, cuma yang ini dia merupakan bahan percuma yang kita dah tarik lah metadata dia dan memudahkan pelajar untuk access. Okay. Pernah cuba tak yang ni? Yang ni pun ramai orang tak tahu pun ada benda ni tu, yang diorang buka banyak tab, masukkan keyword banyak sangat, searching, browse lah. Yang ini kita dah kumpulkan siap dah. Yang ni saya belum pernah try. Sebelum ni pun saya pakai keyword je. Saya macam main search je. So nanti kena buka kan kat sini Google Scholar, type, lepas tu tak download punya. Tak tahu benda tu boleh download ke tak boleh download. Okay, untuk seterusnya kalau nak tengok juga di bahagian MyKM ni, okay, kalau pergi dekat home. Okay, dekat home ni sebenarnya kita dah bagi dah updates high impact journal Scopus. Kita dah tarik siap-siap dah kat sini. So boleh tengoklah kalau yang ni dia tengah update, biasanya dia akan naik listing tu dekat tengah-tengah ni kalau kita nak tengok. Kalau dia belum lagi update kat tengah-tengah ni bahagian high impact journal Scopus ni, kita pergi kepada online databases dekat sebelah kiri ni. Kat online database ni kita carilah Scopus tadi. Scopus, scroll ke bawah sedikit. Scroll. Okay, so ada dekat sini Scopus. So kliklah Scopus.
Kita tunggu sekejap. Dia dah interface baru Scopus ni. Kalau siapa perasan tahun lepas dia macam lain sikit, yang ini dia berbeza sikit lah. Okay, dah boleh dah klik Scopus. Saya try. Dari pita je pun tak apa kan? Boleh, tak ada masalah. Dia student dia dah memang tapi kita suka pelajar guna MyKM tu lah. MyKM tu sebab dia apa orang kata situ semua one stop center. Oh. Lagi senang lah. Lagi senang. Oh, Syuhada tersilap masuk. Maaf ya, tersilap masuk, nampak dia dah live dah rasanya. Dia ada lagi. Okay dah. Okay, saya dah buka dah. Sekejap, saya rasa saya kena delete yang ini kot, event ni. Takut ada orang ingat benda ni macam event open kot. Sebab saya letak kat kalender tadi. Oh, okay. Termasuk pula kat dalam ni, orang ingat boleh masuk. Okay, so saya buka slide sebab nanti kot-kot ada yang saya termiss ke apa ke. Okay, Scopus ni sebenarnya bagi pelajar postgraduate, bila dia nak cari bahan, kita advise pergi dulu dekat dua databases ni. Dua databases ni antaranya adalah Scopus. Biasanya supervisor dia akan mention lah. Ataupun dia akan cakap, saya nak tahu awak punya artikel, literature review awak nak cari ni semua daripada mana. So kalau biasanya kalau student jawab, saya dah tengok dah dekat Scopus, saya dah tengok dah dekat Web of Science, so selamat lah. So sebenarnya pemahaman ataupun info tentang kedua-dua databases ini, Scopus dan Web of Science ni, dia adalah abstract and citation databases. So bila saya mention abstract and citation databases, dia akan bagi tahu. Contohnya kata Fatin adalah daripada Fakulti Farmasi, bidang kajian tu katalah tentang bidang apa? Topik yang nak dinerokan Fatin. Fatin tengah buat kajian apa? Farmakologi. Contohnya farmakologi. Jadi kita boleh tahu dalam bidang farmakologi ni kita boleh tengok UiTM ni siapa dia punya expert dalam bidang farmakologi. Kemudian kita boleh tahu pula overseas international siapa mereka-mereka yang expert yang menghasilkan kajian yang relates dengan farmakologi, dan kita boleh cek juga jurnal apa yang orang selalu publish ataupun yang berimpak. Sebab dia ibarat macam ni, saya suka buat analogi, kedua-dua databases ni dia ibarat macam carta lagu lah. Kalau tak masuk dalam salah satu databases ni, bermakna dia punya kajian tu tidak berimpak. Sebab tu kalau pensyarah, dia nak naik pangkat ke, dia nak pergi interview tunggu dua ke, dia mesti ataupun biasakan hujung-hujung tahun kan diorang ada buat penilaian kan, assessment, diorang mesti tunjukkan bahawa diorang ada buat research paper, diorang ada publish di mana-mana jurnal, dan diorang akan bagi bukti-bukti yang disupport, macam lawyer lah, disupport oleh database sama ada dipublish dalam Scopus ataupun di dalam Web of Science. Sebab nak masuk dalam carta ni pun dia ada reviewer, dia ada editor yang bertanggungjawab. Dia bukan boleh simply buat kajian sesuka hati tiba-tiba masuk dalam Scopus, tak boleh. Jadi sebab tu kalau kita tengok kebanyakannya yang researcher ataupun supervisor, kalau kita nak check UiTM ke, diorang ni berapa banyak yang perlu hasilkan, kita boleh check melalui kedua-dua databases. Okay, so di dalam database Scopus ni, ini yang general, yang orang biasa akan tengok. Dia ada search, sources, alerts ni lebih kurang macam Fatin walaupun dah access daripada website library ni, Fatin boleh juga maknanya create account. Create account ni untuk personalization, lebih pada macam nak save history searching ke, nak buat alerts dan sebagainya. Mungkin ada nanti bila ada topik-topik baru masuk, dia akan bagi notification. Bolehlah create account walaupun sebenarnya kita dah access daripada library punya website. Okay, so Sorry, kalau kena create account tu kita kena bayar apa-apa ke tak payah? Tak ada, dia lebih ni macam kita punya setting sendiri yang kita nak alert, macam kita punya Google account tu. Nak setting ke, kita nak dapat alert. Lagi satu nak memudahkan bila kita buat searching, nak save. Mana kita tak payah nak repeat balik certain keyword ke. So kita boleh just refresh dan update saja pun boleh juga. Bolehlah personalization je features ni.
Okay. Okay, so dekat sini 3 tab utama ni yang biasanya lah. Yang atas ni kita boleh search, kita boleh sources list dan sebagainya. Cyber ni tak ada. Cyber ni Kementerian Pengajian Tinggi yang ada akses. Yang ini lebih kepada researcher punya output. Kita nak tengok bidang engineering, UiTM berapa. Ni KPT punya subscription lah. Kita hanya Scopus saja punya langganan. Jadi kat sini kalau pelajar postgraduate, dia akan sama ada nak cari documents ataupun mungkin nak check sajalah nak apa orang kata nak sibuk busybody. Supervisor saya ni publish paper apa pun boleh kita masuk guna authors ataupun kita nak tengok UiTM ni berapa ramai pensyarah farmasi ni hasilkan bidang kajian tentang farmakologi pun boleh. Kita boleh tengok affiliation kat sini. Okay, so untuk student biasanya dia akan pergi pada yang sinilah. Search within ni dia dah automatic pergi pada, selalu kan nampak structure paper yang dihasilkan, dia mesti ada apa? Article title, lagi dia ada apa? Dia ada abstract dan kadang-kadang kita macam takkanlah nak baca full artikel tu, nak dapatkan tu macam nantilah dulu nak scan dulu, nak survey dulu. Biasanya kita boleh juga identify dalam abstract tu apa keyword-keyword yang relate dengan paper tersebut. Boleh juga. Okay, so saya ada tak terlebih kat sini yang tertinggalkan. Okay, so untuk first kita akan buat adalah basic search. So basic search ni, masa saya try cari ni masih layout lama ni. So basic search ni kita boleh masukkan keyword yang kita nak. Okay, selalunya saya akan advise, okay, pernah tak guna function yang penutup kata, pembuka kata ni? Macam ni? Tak pernah. Selalu cari je, tak percaya cuba Fatin type contohnya farmakologi ni general, kita test dulu, kita nak tunjuk dululah. Farmakologi ni general tanpa ada pembuka penutup kata. So saya memang pilih by default kat sini lah. Kita sebenarnya boleh je kat sini, kita boleh pilih lagi banyak language lah, apa lagi keywords pun boleh. Tetapi saya lebih suka guna article title, abstract dengan keyword. So maknanya dia akan cari dekat tajuk artikel dan dia akan crawl dekat abstract. Dan dia akan relatekan dengan keyword-keyword farmakologi ni dalam satu search results tu. So kita tengok farmakologi. Fatin buat dapat berapa? Saya pembuka kata. Kita tengok beza. Saya guna pembuka kata. Pembuka. Saya buat tak ada lah. So saya kan. Saya dapat 209,111 dokumen. 2,000? 209,111 dokumen. Ni sama macam saya ni. Saya guna pembuka dan penutup kata. Sebab kalau kita narrowkan guna penutup pembuka kata, dia akan lebih detail. Contohnya 209, 11, kejap. Saya narrowkan lagi, selalu dia akan dapat lagi sikit. Sama? Sekejap. Ni kita guna keyword lain. Sekejap infection. First dapat berapa? 904,198. Kalau saya narrowkan, nampak? Dia jadi lagi sikit. 526,012. Dia kena detailkan sikit. Contoh farmakologi apa? Farmakologi, kena detail sikit. Fatih kena detailkan sikit farmakologi apa. So kalau kita macam nak buat any changes terhadap apa yang kita search, kita boleh edit kat sini sebenarnya. Tak payahlah nak type balik. Tekan saja edit. So dekat edit ni nanti kita edit saja dan sebenarnya kalau siapa perasan nampak tak? Dia ada history. Ini yang saya cakap kita boleh buat kita punya account tadi, create account sign in tu supaya kita boleh save. Wow. So kat sini kan kita nampak sebenarnya ini tak tahu kenapa tak jadi. Rasa kita kena tahu another keyword. Contohnya farmakologi selalu keyword satu lagi farmakologi practice ke ataupun farmakologi apa lagi yang ni supaya dia senang nak cari sebab bila kita letak tanda pembuka kata penutup kata ni dia macam ni. Yang ini dapat sampai 904,000 sebabnya databases tak kisahlah. Google Scholar pun dia ada mekanisme untuk indeks search result ni. Cara dia sebenarnya dia faham virus tu satu keyword, apa lagi? Infection tu satu keyword, satu lagi virus infection, satu lagi infection virus terbalik. Sedangkan macam tak ada kaitan. Itu yang sebenarnya teknik pembuka penutup kata ni adalah satu yang efisien yang di mana kita panggil dalam searching strategi tu
Ada orang nak masuk lagi ke? Siapa ni Anwar ni? Kan dia mengganggu pula kita punya ni. Oh, luar. Outside UiTM. Outside UiTM pula tu. Kan saya admit nanti dia kata kejap. Kita bagi dia masuk jap, kita tengok. Kita tanya dia, mana orangnya? Tak ada pun. Anwar, may I know where are you from? Are you a pharmacy student? Postgraduate student? Because this is a information literacy session with student postgraduate pharmacy. Yes, I am a postgraduate for pharmacy. Oh, okay. Semester berapa? Nama adik Anwar ni, nama siapa? Nama saya Amira. Oh, okay, Amira. Ni geng-geng Fatin lah ni. Kita dah sampai part penggunaan Scopus. Pernah guna tak Scopus ni? Belum pernah. Okay, kalau belum, saya nak anda login pada MyKM ni. Saya ada bagi URL dia di chat. Kemudian boleh cari cari dekat online database. Okay, masuk dulu. Okay. So masuk dulu. MyKM dia one stop center. Kita ulang balik, one stop center di mana dalam ni bila Mira dah login, dia akan keluar dekat sini information sources. Dalam ni boleh tengok online database yang UiTM langgan. Dalam ni boleh dapatkan electronic book, boleh download. Dalam ni boleh dapat open access free yang UiTM langgan. Nak tengok bahan yang ditulis oleh warga UiTM, lecturer ke, research paper ke, boleh tengok dekat institutional repository. Okay, so dekat sini kita dah sampai part online databases sebab petang ni Fatin minta Scopus. So di information resources ni, klik online database, lepas tu cari Scopus. Scroll ke bawah sedikit, nanti akan nampak Scopus. Yang ini. Okay, so nanti dia akan bawa pada page ni lah. So kita dah sampai tadi, kita try keyword. First saya type virus infection. Ini saya nak tunjukkan kegunaan phrase searching. Phrase searching ni bila kita buat searching, tak kisahlah guna databases ke, guna search engine ke, kita boleh memanfaatkan penggunaan quotation ni. Contohnya kat sini saya tadi tunjukkan dengan Fatin, kalau Amira nampak kat sini saya type virus infection tanpa letak pembuka dan penutup kata, kita dapat search result dia almost 900,000 lebih. Jadi kalau nak filter hari pun malam, kira banyak lah, terlalu banyak. So tips yang paling mudah dalam searching sebenarnya, kita letakkan sahaja tanda penutup dan pembuka kata. Jadi bila kita letak tanda ni, sebenarnya kita bagi tahu database bahawa hanya tumpukan pada this keyword sahaja, virus infection. Kalau tak macam tadi lah, dia faham virus satu keyword, infection satu keyword tu dah dua. Virus infection, another keyword. Lepas tu another pula lagi keyword, infection virus. Itu yang dapat sampai hari pun malam 904,000 ni. So cara ni boleh guna kat mana-mana, dekat Google Scholar, dekat tempat-tempat yang kita bila buat searching dan sebagainya. Okay, dan dalam Scopus ni sebenarnya saya advise kalau anda create account pun tak ada masalah. Create account ni lebih pada personalization, di mana antara salah satunya adalah search history ni dia akan save. Kita nak buat editing ke, macam tadi saya type dekat sini virus infection. Okay, kalau saya nak buat, alamak saya nak adjust lah certain keyword ni walaupun saya dah dapat 526, sebenarnya saya tekan saja function edit dekat sini. Jadi kita boleh buat editing terus. Dia tak payahlah nak buat new search, buka Scopus, login balik, semua tak payah. So dia memudahkan. Okay, so dalam di dalam contohnya dalam saya punya slide ni, selalunya bila user dapat results, okay, next contohnya saya pergi search nak tengok. Okay, bila dapat di sini dia akan bagi macam ni, dan pelajar postgraduate macam saya explain Kak Fatin tadi, make sure bila anda nak start writing, anda nak start cari artikel, anda start nak buat literature review dan sebagainya, biasanya supervisor ataupun anda punya pensyarah akan mention dapat artikel ni dari mana. So untuk pelajar postgraduate ni anda kena bagi dua jawapan dulu. First, kalau awak jawab saya cek kat Scopus, selamat. Lepas tu nanti dia kata Scopus je.
Soal jawapan nombor 2 adalah saya cari dekat Web of Science. So dekat dalam my knowledge management portal ni, kita ada dah yang ini, Web of Science. Ini semua adalah kumpulan jurnal-jurnal yang sangat-sangat reliable kan Puan? Ya, Untuk apa-apa kita pun jadikan cari dulu reference. dekat Web of Science dengan Scopus. Sebab Web of Science Scopus ni macam saya mention kat Fatin tadi, dia ibaratnya kita boleh tahu orang kata credibility sesuatu jurnal itu. Researcher UiTM ni dia expert bidang apa. Kalau kita nak tahu lecturer-lecturer dalam fakulti farmasi UiTM, siapa nama yang paling top, kita boleh tengok. Dan kita boleh tengok dalam UiTM berapa ramai orang yang publish paper setahun. Dan tadi saya mention juga untuk pensyarah-pensyarah ni kan diorang kena tulis, writing, publish dalam jurnal dan sebagainya. Sebab itu kita, diorang mesti akan paper dia masuk salah satu. Mungkin ada masuk kat Scopus ataupun mungkin ada masuk dalam Web of Science. Salah satulah. Sebab tu diorang kena bagi bukti. Jadi kalau kita nampak macam contoh macam ni, saya type saja virus infection, user dia akan cari macam ni. So dekat sini sebenarnya kita boleh tengok dekat sini nama-nama diorang. Bila ada link-link hyperlink ni, kita boleh tahu dia ni, kita boleh tengok detail. Contohnya dia ni Ziang ni dia daripada universiti mana, dia expert bidang apa, kita boleh tengoklah. Dan sebelah kanan ni kita boleh tahu ini adalah jurnal sains apa. Tahun bila diterbitkan 2021 aja. Terpanjatlah ni memang walaupun baru lagi 2021 tapi kajian dia ni dah dimasuk di dalam Scopus ni. Jadi indeks sebab ibarat carta lagu lah, dia bukan boleh sebarangan masuk terlisting dalam Scopus dan juga Web of Science ni. Lepas tu pencara ni dia punya kajian tu mesti yang betul-betul orang kata berimpak, ada novelty dan sebagainya. Tapi macam mana nak tengok top scientist dalam ni? Dalam ni kita ada guna di bahagian tadi yang masa kita search awal-awal tadi, dia ada untuk kita boleh pilih macam ni. Search ni kita boleh narrowkan ikut affiliation. Affiliation ni dia akan cari ikut institution. Contohnya nak tengok Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam apa lagi, overseas punya universiti pun boleh. Nak ikut nama, nama-nama awak punya supervisor nak masukkan dalam ni nak tengok pun boleh. Ataupun anda nak cari ikut keywords, ikut terms macam yang kita buat tadi. Macam ni pun boleh. Dekat sini dia ada documents, authors dan juga affiliation. Okay, dalam Web of Science pun dia ada layout yang ini untuk kita tahu. So bila dapat result macam ni sebenarnya, ini adalah apa-apa pun kita kena tahu. Scopus dengan Web of Science ni dia abstract and citation. Selalu student ataupun orang yang tak tahu ni dia akan cakap, kenapa tak boleh download full text dalam abstract dalam Scopus dengan Web of Science? Walaupun dekat sini ada view at publisher, kena ingat apa yang terjadi dekat sini dia paparkan adalah how impactful sesuatu kajian, how impactful jurnal itu, conference apa yang ada dekat dalam di sini. Tetapi bila kita contohnya, saya nak paper ni lah, bila saya klik view at publisher, first saya boleh klik view at abstract ni. Dia akan bagi summary. Kita baca lah sikit dulu. Okay, lepas tu kali kita kata, saya nak lah paper ni. Okay, tetapi kena ingat, kalau saya klik view at publisher ni, kita kena bear in mind bahawa apa yang terjadi adalah dia akan linkkan ke databases yang berkaitan, yang hostingkan paper ni. So step seterusnya, kalau saya klik PDF dekat sini, kalau dia tak keluar macam ni, sign up, dia bagi download terus PDF, bermakna ini adalah bahan yang berstatus open access, maknanya yang dia bagi kita untuk save. Ni saya boleh save ni. Saya boleh tekan download. Kalau dia keluar sign in, dia keluar purchase, dia keluar apa yang masuk nombor kad kredit ke apa, itu bermakna bahan itu tidak berstatus open access dan tidak under library punya subscription. Dia tak masuk dalam kita punya ni. Dalam kita punya online database ni. Dia tidak dilanggan oleh pihak perpustakaan. Jadi macam paper tadi, dia memang bagi allow kita untuk download. Nampak ni, saya terus buka saja, dah dapat dah dalam my computer, tak sampai 1 minit dah dapat lah, nampak ni 6 pages PDF artikel ni. So kita nampak orang ni punya kajian, paper dia, research output dia dan sebagainya. Okay, sebab tu dalam saya punya slide ni saya mention apa yang orang kata dekat button ni memang dia ada save, tapi yang dia save ni yang ini je. PDF dia tak ada. Full text paper tu tak ada. Dia hanya akan hyperlink sekiranya, nampak ni,
by clicking at view at publisher, jika dia pergi ke langganan yang masuk dalam langganan UiTM, dapatlah. Contohnya, tadi Fatin kata Fatin selalu akses apa? Sign direct kan. Maknanya dapatlah. Itu yang keluar button download PDF tu. Takat ni okey tak Amira? Okay. So itu yang kalau saya just tick yang ini, saya tick yang ini, lepas tu saya kata saya nak save lah ataupun saya nak download lah. Apa yang anda download tu sebenarnya, ada masalah saya tunjuk. Apa yang kita download sebenarnya adalah summary, detail bahan ni je. Dia bukan posting PDF tu. Posting PDF itu nampak saya buka yang tadi saya download 2 artikel yang saya tick tadi. Dia hanyalah bagi kita summary bahan tu sahaja. Okay? Lambat dah pula. Okay, kejap. So saya buka. So dia bagi. Oh, maknanya dia terus download ni. Dia terus download features baru ni, dia terus download nampak artikel tu. Bijak. Saya klik view at publisher tu. Dia terus download. Nampak ni. Dia dah ada ikon PDF. Dia dah tarik. Sebelum ni dia tarik nama author dengan abstract je. Yang ni nampak ni. Tu full text document dah download. Features yang baru ni jimat masa sikit. Okay. Jadi kat sini sebenarnya awak dah tak payahlah buka Google Scholar, lepas tu ataupun awak buka asing-asing. Kalau siapa yang tadi Fatin mula-mula pergi buka ni kan, awak dah filter. Macam ni kan awak macam mana artikel ni, nak pergi tahu dia boleh download ke tak boleh download kan. Yang ini kita dah confirm menjimatkan masa sebab dia dah boleh terus tarik PDF artikel tu. Okay. So ini function kalau saya tick yang orange ni lah. Okay, kalau nak filterkan sebenarnya di bahagian sebelah kiri ni dia ada function filtering. Kalau contohnya yang kategori open access ni pun ada macam-macam juga. Dia ada gold, ini lebih kepada publisher yang tetapkan lah. Ada setengah bahan tu mungkin sebab bulan lepas ada bulan disleksia, so artikel tu dia bagi free yang relate dengan disleksia. Ada setengahnya tu dia bagi untuk download, tetapi katalah artikel tu 13 pages, dia bagi separuh saja. Yang lain tu kena beli. So open access ni dia ada banyak kategori jugalah. So nak filter apa? Ikut tahun. Selalu kan supervisor minta kan cari artikel yang latest kan. So awak boleh filterkan kat sini dah. Kalau tadi asal kita dapat 526,000, kita boleh filterkan. Sebenarnya saya cuma nak 5 tahun saja. Contohlah 1, 2, 3, 4, 5. Kita boleh filterkan. Lepas tu nak filter ikut subject area. Katalah ini virus infection tapi sebenarnya saya nak pharmacology, toksikologi saja. Kita tickkan je lah. Lepas tu bawah ni ada banyak-banyak lagi. Affiliation, universiti mana nak tengok. Nampak National Institute of Health ni Malaysia kan, NIH punya kajian. Harvard Medical School pun boleh. Language pun ada macam-macam lah. So kita boleh limit tu. Bila saya klik limit tu, dia akan limitkan lah. Daripada 500 lebih tadi, kita tengok dia tengah ni nampak. Tinggal 4,843 saja. So daripada sini kita buat step yang seterusnya untuk filtering. Filtering ni sebenarnya kita dah move kepada another stage, iaitu kita nak tengok apa? Perasan tak dekat sebelah kanan ni dia ada cited by. So cited by ni ini carta lain pula kita nak tengok. Paper ni berapa ramai orang cite, itu yang selalu kadang-kadang perasan tak jumpa yang kalau kita buka artikel dia ada cakap referring to siapa punya kajian. Study by siapa punya kajian. Kalau kita buka artikel-artikel macam ni ke, dia merujuk pada kajian-kajian orang lain. Sebab dia nak buat ni dia bukan boleh simply-simply je, ataupun senang cerita macam ni lah, dekat bahagian references ni dia ada refer kajian-kajian orang lain. Mana ni kat bahagian references, kejap saya tengok. Paper ni ada tak? So dia site atas site lah. Maksudnya kita ni nak tulis macam ni lah. Nampak tak? References ni, dia ni ada refer paper zoo ni, dia ada refer paper dia ni, dia ada refer paper dia ni. Jadi benda tu sikit sebanyak dia akan menyumbang dalam Scopus ni. So secara logiknya kita mesti nak ramai orang cite paper sesuatu kajian tu mana paper dia ni bagus lah. So kita boleh susunkan dekat sini. Nampak? Cited by highest. So bila saya klik cited by highest, nampak?
Paper ni, Therapeutic Option 2019 novel coronavirus ni, ditulis oleh dia ni pada tahun 2020. Ini dia diterbitkan dalam jurnal ini, Nature Review, dan seramai 523 orang dah cite paper ni. Sebab ini kadang-kadang ditanya juga tau, masa awak buat research proposal defense, kadang-kadang saja je dia punya panel tu tanya, paper ni berapa ramai cited dia nak tanya awak mesti bagi kredit kat paper ni, mesti awak cite kan. Kadang-kadang saja je tanya berapa orang yang dah cite paper ni yang awak selalu awak masukkan dalam awak punya research proposal. So kadang-kadang kita just bagi tahulah lebih kurang 500 lebih lah paper ni, ataupun kebanyakan paper yang saya guna dalam literature review ni cited dia adalah lebih daripada 500 lebih. Dia tak sama macam kalau ada panel tanya pasal index ke impact factor ke, itu pun lain. Ini cited, maknanya berapa ramai orang refer to this particular research ataupun article. Kalau kosong je cited tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah. Mungkin kajian dia tu baru keluar, baru diindeks, baru masuk dalam list ni, takkan dah ada orang cited. Ibaratnya macam tu lah. Tak ada masalah pun. Kalau kata ada panel tanya, just bagi tahu lah, paper ni ramai orang cited, 500 lebih. Ibarat macam tu. Just nak tahu. Kita tengok, sebenarnya kita nampak tak kat sini ada macam hyperlink. Saya boleh klik je. Bila saya klik, dia akan bawa kepada another page. Dan dia akan tunjukkan kenapa tak keluar ni. Sekejap saya ubah balik, date by cited by highest tadi balik. Dan kita boleh juga dekat sini analyze search result. Kalau saya klik analyze search result ni, dia bagi lebih kurang macam infografik lah. Infografik sebenarnya kat sini tadi siapa tadi tanya? Amira tanya nak tahu berapa universiti nampak ni. Ni dah dalam bentuk cantik lah infografik. Siapa author dia, Ministry of Education mana ni yang tulis. Nampak? Universiti yang publish. Jenis bahan dia apa. China lah, confirm lah sebab ni kan coronavirus tu kan kajian-kajian researcher semua daripada China. Lepas tu kita boleh tengok pula dari segi subject area. Kalau nak tahu detailnya boleh, kita klik lah. Ni besar sikit. Nak pergi tengok hanya immunology and microbiology ke, klik saja 80 ni, dia akan lebih detailkan graf ini. Wow, bagusnya. So dia akan listkan pula daripada 80, yang 80 saya pilih tadi, dia list dalam bentuk macam ni pula. Mungkin kita nak paper tu ke, dia bagus lah, dia punya orang kata features mapping interface dia tu quite bagus lah untuk orang tengok. Puan, saya nak tanya yang sebelah kiri tu, yang gold, hybrid gold, bronze tu apa benda? Okay, dia sebenarnya dalam publication ni, dia ada banyak jenis kategori. Salah satunya subscription. Subscription macam yang inilah yang ada dalam kita punya list ni, yang dilanggan oleh pihak perpustakaan. Okay, kalau tadi saya mention tadi dalam open access discovery ni, open access discovery ni dia adalah mengumpulkan bahan-bahan yang free, yang kita dah susun cantik-cantik ikut fakulti ni. Jadi kesimpulan dia dalam databases macam Scopus, Science Direct, apa lagi, Web of Science, tak kisahlah mana-mana ni pun sebenarnya ada sesetengahnya dia dah letak kategori under open access. Kalau saya buka Science Direct ni, tengok kalau saya buka Science Direct ni, sebenarnya kita dah letak dekat sini. Tapi kalau anda perasan, kalau kita selalu guna Science Direct, okay, kita tengok dia sebenarnya pun ada portion open access tu. Okay, nampak saya scroll ke bawah, nampak ni. Open access ada 18,000. Katalah saya nak filter open access saja. Dan benda ni boleh di-download. Nampak boleh download as long as ada PDF artikel. Jadi sebenarnya publisher ni dia dah set kategori tau. Ada certain-certainnya adalah berkategori gold, ada certain-certainnya adalah kategori hybrid. Hybrid ni dia adalah immediate. Maknanya once dia telah di-review dan apa, walaupun paper tu sebenarnya mungkin officialnya publish next year, dia akan terus okay, paper tu dah boleh publish dah this year walaupun official dia next year. Sebab review semua dah settle. Ni semua kategori penerbitan, publication yang dipublish. Ada setengahnya green dan kategori-kategori ni juga ditentukan oleh pihak publisher, di mana kadang-kadang macam ni. Bulan lepas adalah bulan disleksia, jadi banyaklah artikel-artikel publisher-publisher ni dia bagi free.
untuk kita akses download sebab itu adalah bulan apa orang kata meraihkan disleksia tu lah, memberi apa orang kata appreciate orang-orang golongan disleksia ni. Kemudian tiba-tiba ada juga nanti kadang-kadang student dia bila dia try cari lagi, hari tu artikel ni boleh download. Tapi kenapa dia tak boleh download dah? Dia hanya boleh baca abstract tu. Mungkin dia masuk dalam kategori yang ini. Sama konsep macam dalam Google Scholar, perasan tak? Kadang-kadang setengahnya tu boleh baca full. Boleh download semua page. Ada setengahnya boleh baca teaser. 2 page je boleh baca. Yang lain tu kena bayar. So di kategori tu masuk dalam kategori ni lah. I see. Okay. Panjang berjela dia punya explanation dia. Tapi kalau untuk student dia akan anggap selagi boleh download lah. Selagi free open access download yang ada dekat dalam ni, dalam kita punya open access discovery ni. Okay? Rasanya okay Amira? Okay, fine. Ada nak tanya apa-apa ke? Setakat ni boleh. Dia sebenarnya biasanya lecturer lah kalau dia nak publish paper dalam jurnal-jurnal ataupun mungkin biasanya postgraduate student pun mungkin awak nak publish dekat mana-mana penerbitan publication, check dulu. Sebab dalam closa open access tu ada setengah jurnal tu dia akan mention macam ni. Ini adalah jurnal open access, tiada charges in terms of publication charger dikenakan, tapi nanti ada kecil-kecil. Contohnya dari segi macam copyright, solely hanya publisher saja yang dapat authority. Benda-benda macam tu kena baca lah. Sebelum nak publish dekat mana-mana, awak kena baca dulu betul-betul. Kalau tak faham ke apa, consult dengan supervisor awak. Sebab yelah postgraduate student ni kan dia biasanya nanti akan publish paper, akan present paper dekat certain conference. Conference itu mungkin dipublish dalam open access journal, termasuk dalam kategori ni. Jadi awak kena study betul-betul. Open access awak tanya kat publisher tu. Open access ni open access apa? Gold ke, hybrid ke, bronze ke, green ke? Itu dia punya penerangan dia lah. Okay. So dekat sini sebenarnya, saya pergi dekat search balik lah. Pergi balik dekat search, saya miss. Ini sudah. Affiliation ni kalau nak masukkan nama lah macam dalam slide ni, saya nak letak Universiti Teknologi Mara, nak tengok berapa researcher dalam UiTM pun boleh. Cuma currently dia tak boleh lagi susun ikut branches. Contohnya saya nak tengok Puncak Alam berapa, Fakulti Farmasi tak boleh sebab dia memang ambil dia punya mark. Mak kita adalah Universiti Teknologi Mara punya nama standard, jadi dia boleh tarik Universiti Teknologi Mara. Melainkan kalau awak nak cari ikut nama, nama boleh. Nama author, nama pensyarah ke boleh, tak ada masalah. Saya nak tanya. Scopus ni dia hanya listkan jurnal-jurnal Q1 dan Q2 sahaja ke? Lepas tu lagi satu, kalau paper-paper review semua termasuk tak dalam Scopus? Biasanya kalau paper review dia akan mention, dekat document type. Document type tu. Kat tepi sini. Di sini dia ada mention publication stage. Artikel impress yang masih dalam di review ada dekat dalam ni ada. Document type dalam ni pun ada ni. Di review ada 66,767. Awak boleh filterkan kat sini. Maksud saya paper yang kita compile lepas tu kita tulis buat review journal, journal review, macam tu. Yang assignment sendiri, personal. Yang review oleh reviewer. Kalau saya klik ni, review ni, ini adalah paper-paper yang di-review oleh reviewer, editor yang memang trusted expert dalam sesuatu bidang. Kalau setakat kita buat journal reviewer kita sendiri hantar kat lecturer, tak adalah. Kalau macam kita nak publishkan paper review, boleh ke? Itu kena tanya dengan publication mana contohnya dekat Elsevier, publisher yang top tu lah sama. Sebab tengok setengahnya dia nak full research paper, ada setengah tu dia nak yang jenis konsep macam research paper tu lah, ada setengahnya tu dia publish juga review paper, boleh juga. Okay. Lepas tu lagi satu, Scopus ni dia hanya list downkan Q1 and Q2 journal sahaja kan? Q1, Q2 tu kita boleh tengok dekat dalam Web of Science. Saya buka online database. Kita buka ni Web of Science. Kalau siapa daripada easy access tu bukalah W ni.
So buka Web of Science. Okay, yang ini. Sekejap. Sebab dalam Web of Science ni, dia ada satu databases yang kita panggil yang ini. Journal Citation Reports. Dekat sini yang kita boleh tengok Q1 ke, Q2 ke, Q3. Pernah buka tak yang ni? Pernah tak buka ni? Journal Citation Report dalam Web of Science. Saya tak. Tak pernah. So saya buka Journal Citation Report. Kita tengok dia punya interface dia. So dekat sini kita boleh sama ada nak masukkan nama jurnal, ikut kategori, maknanya subjek, bidang dan sebagainya, ataupun katalah saya type kat sini pharma. Sekejap dia tengah wait tu. Please wait. Nampak? Katalah saya nak tahu pharmacology and ni, toxicology ni. Saya klik. Sekejap. Jadi kat sini kita boleh tahu ini adalah kategori dia apa, dia adalah printed version. Kalau ada online dia akan bagi tahu online dia dan sebagainya. So ini bidang dia. Dia adalah bidang kategori toxicology, pharmacology dan juga farmasi. Kita boleh tahu dia diterbitkan 12 isu setahun. Ni frekuensi dia. Kemudian scroll ke bawah sedikit, kita boleh nampak impact factor. Mana jurnal ni impact factor dia. Ni kalau ada awak dapat soalan impact factor ni kiraan macam mana, kat sini dia dah bagi tahu dah. Kiraan citation, dia ada kaitan dengan, ingat tadi kita tengok cited by. Cited by itu menyumbang kepada jurnal impact factor tu. Ramai orang cited, naiklah dia punya impact factor. Saya pun kiraan dia pun saya blur juga, tapi saya sebut bagus dia dah ada, kita baca je lah. Okay. Scroll ke bawah sedikit, scroll lagi. Dekat sini dia ada satu function nama dia rank. Sekejap, nampak? Jurnal ni Q berapa? Q3. Selamat datang kalau anda nak present paper. Kalau dia tanya, okay awak dapat paper ni kat mana? Okay, selamat jawab. Scopus dengan Web of Science. Tahu tak dia ni Q berapa? Jurnal yang awak guna ni. Ataupun mungkin nanti dah sampai part nak viva ke apa kan. Awak nak cakap, paper saya ini berjaya diterbitkan dalam jurnal ini. Contohlah kan. Amin, pharmacology and toxicology. Ada pula panel tu pergi tanya, Q berapa jurnal awak ni? So boleh jawab lah. 2005 dia Q3. Ni dia punya dari keseluruhan dia tangga dia. 2004 dia tangga 119 daripada 187. Kemudian kita boleh tengok lah sebenarnya kalau bidang toksikologi pula dia dalam Q2. Berbeza pula. Naik sikit. Sebab bidang toksikologi ni kan bidang yang rare kan. So dia dalam Q2. Alright, macam tu. Okay. Boleh? Sekejap saya buka balik Scopus tadi. Okey, kalau yang ini pula kita nak tengok, katalah ni, title ini adalah dia punya jenis sources dia diterbitkan dalam Psychological Reviews ataupun dalam ni, New England Journal of Medicine. Kalau saya buka, saya nak tengok performance dia pula. Dalam Scopus, dia menggunakan yang ini, calculation dia. Dia adalah menggunakan size. Ini adalah kiraan dia berapa, saya pun tak hafal sangat tapi kat sini kita boleh tahulah. Dia measure citation received per document published. Ibaratnya dalam satu jurnal ni, katalah dia setahun 6 kali, ibaratnya daripada 6 kali dia punya penerbitan tu berapa ramai orang cited jurnal tersebut. Inilah kiraan dia. Dia punya calculation kadang-kadang awak punya panel ni atau lecturer saja je tahu dia tanya. Dalam Scopus ni macam ni nak tahu dia punya performance. So awak jawablah ini. 3 benda ni. Ni New England Journal of Medicine. Kita juga boleh tahu sebenarnya dia duduk dalam rank berapa. Daripada 529 keseluruhan dalam bidang general medicine ni, dia duduk dalam kategori nombor 2. 200. Kat sini kita boleh tengok detail lagi ni. Sekejap saya tengok view sites. Score nampak? Publication type dia berapa, frekuensi dia berapa, dia sedikit teknikal sikit rapat kat sini. Okay, nampak nak tengok rank. Nampak? Kalau total keseluruhan bidang medical ni, nombor 1 The Lancet. Ni Lancet ni kalau lecturer semua tahulah, ni antara top publication lah. Dia ada kiraan dia kat sini. So dalam Scopus ni awak kena tahu dia punya kiraan dia menggunakan 3 jenis indikator tadi. Dalam Web of Science yang tadi tu, kita boleh tengok Q berapa dan sebagainya.
Okay, boleh? Boleh. Ni kadang-kadang dia orang nak tahu je, awak pergi scroll tak sampai ke dalam ni nak tengok performance dan sebagainya apa semua ni. Pun kita boleh export ni. Dia punya apa, orang kata apa yang dia paparkan kat sini sebenarnya kita boleh export, boleh save, boleh. Kita boleh pergi sini, export. Site score, nak tengok 2018, boleh je. 2018 dia ranking ke berapa ni? 2018 dia, 2018 dia nombor 1, macam tu. So ibarat sebenarnya sebab tu apa-apa pun pelajar postgraduate ni dia kena refer kepada jurnal-jurnal macam ni. BMC Medicine, apa lagi, Mayo Clinic Proceeding. Kalau awak nak pergi conference ke apa, biasanya kan conference dia akan bagi tahu paper-paper yang dipublish dekat conference ni akan diterbitkan dalam jurnal. Lepas tu dia mention lah ayat-ayat manis dia dalam Scopus dan juga Web of Science. So awak bear in mind, dia kata ni tanya jurnal apa yang nak masuk dalam Scopus ni. Jadi awak dah tahu dah. Awak dah boleh cari dekat Scopus dan awak boleh gunakan journal citation report ni nak cari jurnal tu masuk dalam Web of Science. Okay, boleh? Okay, Puan. So interface Web of Science ni sama je macam Scopus. Sama je, kita boleh tengok dekat sini, nak taruh title. Cuma untuk UiTM kalau Scopus pakai affiliation, dalam Web of Science dia pakai organization enhance. Itu je yang membezakan dia. Okay, tapi in terms of nak cari dia apa semua lebih kurang sama saja. Okay? Apa ni sorting tadi. Okay, ni nak analyze. Sini kita dah tunjuk tadi mapping dia dan sebagainya. Nampak? Kat sini pun saya dah mention dah kalau Scopus dia lebih pada yang 3 tu lah. Cost dan sebagainya. Makanan tu. Okay, yang ini juga bagus. Yang ni siapa pernah guna? Konsep mencari bahan di dalam Scopus. Saya pernah. Kita menggunakan ataupun sebenarnya kalau lebih detail ini dipanggil systematic searching strategy. Bukan systematic review, ini systematic searching strategy. Di mana kita membuat multiple searching dalam satu masa. So database Scopus dengan Web of Science boleh. So yang ini biasanya kita kadang kena cuba lah kalau kadang-kadang dia punya feel dia tu tak jadi. So contohnya dekat Web of Science kita kena klik advanced search. Kalau dekat Scopus, kita balik search depan tadi. Dia dekat sini, advanced document search. Okay, jumpa advanced document search tadi. So ini kita guna query string. String ni kadang-kadang dia bermakna kita nak minta dia cari pelbagai jenis searching. Maknanya kita nak narrowkan ikut tahun, lepas tu kita nak narrowkan, combinekan certain keyword. Takkan awak nak type pharmacology, lepas tu type new search, buka Scopus satu lagi, virus, buka satu lagi toxicology, tak payah. Sebenarnya advanced search ataupun systematic searching strategy ni kita boleh buat combination searching. Ni selalu pelajar postgraduate kalau dia tahu benda ni dia sukalah. So kalau dekat dalam Web of Science dia dah macam ni. Nampak dia dah bagi dah sebenarnya option kat tepi-tepi ni. Tapi yang ini dia kena type. Contohnya saya nak cari TI. Dia macam dia type sikit lah TI. Nampak dia dah bagi dah contoh kat dalam ni. TI sama dengan saya nak cari tutup kurungan pharmacology. Ni dalam Web of Science pharmacology. Kemudian dia sebenarnya awak kena tahu basic searching. So basic searching ni dia ada 5 kategori. Boolean operator, truncation, wildcard. Salah satu yang kita guna tadi yang tanda tu. Phrase searching tu. Tapi kat sini kalau kita show pun sebenarnya kat sini dia dah contohnya saya nak cari pharmacology ataupun saya malas nak type panjang-panjang, saya guna yang ini teknik truncation tak silap. Kita letak je tadi asterisk. Asterisk ni dia bermaksud saya type saja pharma, dia akan cari apa? Dia akan cari bila saya letak tanda asterisk tu dia membawa maksud bahawa dia akan cari pharmacology, apa-apa saja yang belakang dia. Apa-apa yang sama. So dekat sini kita type, kita nak minta dia cari pharma apa benda tadi tu dengan toxic. Contohlah betul ke je ni? Toxic. Betul ke je? Masalah je ni. Toxic.
Kemudian saya nak minta apa? Saya tutup kurungan. Ini dia macam tetapi awak narrowkan lagi. Tetapi saya nak dia removekan apa? Removekan kita guna kat sini kita boleh cari kat sini. Kita nak minta dia removekan TS topik yang tak ada kaitan. Maknanya dia akan eliminate certain keyword searching kita tu. Tapi sebab apa-apa pun awak kena tahu awak nak cari apa sebenarnya. Saya ni semi random je type. Bermakna contoh kat sini adalah dia akan cari apa saja yang bermula tajuk TI, sebab saya pilih TI tadi title pharma. So ingat dia akan cari pharmacological, pharmacologist, pharma apa-apa yang belakang tu, dan dia akan cari apa saja yang berkaitan dengan toksik. Dia akan remove apa lagi keyword yang awak tak nak dia cari. Try virus dia akan removekan tak nanti. Not TS sama dengan virus. Ada orang nak masuk lagi. Siapa ni? Fatin lagi ke ni? Ni Fatin yang sama ke Fatin orang lain? Bukan saya tu, Fatin Umairah lain. Kan orang lain. Siapa ya? Kita dah sampai 10 jalan dah. Siapa nanti recorded lah. Siapa yang nak join tu. So ini kita nak tunjukkan systematic searching strategy di dalam Web of Science. Mana tadi? Hilang pula dah. Okay. Yang ni kadang-kadang kita kena try and error. Kadang saya buat jadi, kadang tak jadi tau. Sekejap saya try dulu. Kita boleh, kat sini, perasan tak dekat sini ada PY sama dengan year publish. Sebenarnya kalau tak nak guna yang filtering tadi, kita boleh guna juga kat sini. Kita type lah PY sama dengan contohnya 2000 hingga 2010. Maknanya dia akan filter, narrowkan ikut tahun tertentu. Tapi kadang orang rasa macam susah guna benda ni, tetapi ada setengah researcher dia suka guna ni sebab dia boleh masukkan, sebab dia tak ada limit. Dia tak ada limit. Kita guna coding-coding macam ni, guna string-string ni. Ni saya ada benda tak betul ni kejap Pharma, selalu saya punya pustakawan suka check, betul tak no? Kejap pharma, extract, kadang-kadang ada tak betul ni. N, toxic, tutup kurungan, lepas tu not, TS. Virus tu tak ada buka kurungan. Virus tak ada buka kurungan Memang tak ada. Rasa macam ada. Kejap sama dengan, sekejap Puan Nur type. Siapa ni lagi masuk ni? Confuse ni. Mesin ke apa? Maziana Mahamud. I'm not sure. Puan Nur namanya kejap saya accept je dulu. Okay, saya accept je dulu. Ini adalah information literacy class untuk sesi Web of Science. Kejap ni saya tengah tunjuk. Kejap saya search dulu. Jadi ke tak jadi ni? Kalau dia silap tak jadi ni. Missing. Apa yang silap ni? Jadi kalau dia tak betul dia punya string dia tu, dia akan bagi tahu macam ni lah. Maknanya dia tak betul. Kejap TI sama dengan. Kat virus tu tak ada ni. Sama dengan. Ada kurungan kot. Kan? Okay, saya try. Jadi so macam ni lah, dapatlah 17,221. Tapi dekat sini pun sebenarnya kita dah jimat masa bila kita guna function yang ini. Dalam Web of Science dia ada function filtering juga di sebelah kiri, nampak? Ikut kategori, ikut document type, ikut organization, sama juga. Kadang-kadang diorang ni dapat grant kan, funding pun boleh. Dalam Scopus, Scopus ni saya suka sebab dia ada tanda-tanda tambah macam ni, nampak? Dia dah bagi tahu dah. Dia dah bagi contoh, ni apa within that keywords. Yang ni apa? And dengan not dia combinekan, excludekan specific term. Or ni atau kita nak eliminate kan, minta dia cari apa? Contohnya pharmacology or toxicology. So dia akan cari bersama-sama. Any combination, kita nak combinekan certain term. So kat sini kita boleh juga guna cara macam ni di mana kita boleh masukkanlah. Katalah sebenarnya saya nak minta dia cari apa ni, kejap. Dia macam dah lain sikit dia punya interface dia. Kejap dokumen ke? Okay, dokumen. Textual content. Ni. Ingat tadi kita cari dekat yang mula-mula sekali. Kita guna title abstract. So keyword pun boleh kita guna cara ni. Dia ini bagusnya Scopus ni saya suka sebab kita tanda plus je. Contoh macam ni. Saya nak minta dia cari. Nampak? Dia dah bagi dah. Title abstract keyword. So saya nak minta pharmacology. Boleh je. Lepas tu saya nak minta dia combine apa lagi? Apa lagi? Keyword pun boleh. Tahun pun boleh. Keyword boleh. Kita cuba. Pun boleh. Kita guna keyword.
Kejap, tanda plus. Mana tadi? Keyword. Tekan tanda plus. Nampak dia dah bagi siap-siap. Mari kita tak silap lah. Apa lagi tadi? Toxicology Toxic. Toxic je. Toxic. Betul apa lagi? Nak tambah apa lagi? Tahun And ke? not. Not apa? And not. Ni nak And guna. nak exclude kan. And not apa lagi? And not apa keyword? And not. Pakai keyword ke? Keyword kot. Keyword lah. Kalau pakai keyword. Tapi kena tahulah keyword apa. Pharmacology, toxic dengan keyword apa? Antibacteria. Antibacteria. Ini pun kita cuba-cubalah berjaya ke tak berjaya. Sekejap, salah je ke ni antibacteria. So saya copy dulu nak tunjuk. So saya tekan search. Nampak? 954. Kan tak wara sangat kita nak type tadi. Wow. Sebenarnya kalau siapa perasan bila saya pergi edit, nampak kat sini kita boleh filtering lagi dan sebagainya. So saya pergi edit, kalau siapa perasan dekat sini, nampak tak? Yang nombor 7 tu. Masa kita buat tadi, kita filter. Sebenarnya benda ni juga. Ni. Benda ni copy saja masuk balik dekat advanced search tadi. Web of Science, dia ada juga kat sini untuk kita nak buat ni nampak? Ni benda ni. Ni alah tersampai bawah pula. Ni sampai virus ni. Nampak? Sebenarnya dia di dalam ini juga. So kalau kita tengok search history, dia ada search history juga. Ni sama juga. Jimat masa. 5 masa lah. So kalau pelajar postgraduate ini sangat membantulah in terms of awak ada. Tapi awak kena tahu identify dulu keyword awak apa dan sebagainya. Okay. So ada link kehadiran, sementara nak tanya soalan ke apa ke, boleh dekat bahagian message tu Puan Nur Fatia dah bagi untuk attendance. Boleh isikan dulu. Evaluation belum lagi ya Puan Nur? Belum kan? Yang lain Amira ke Fatin Umirah yang baru join nak tanya apa-apa ke? So apa pun sebenarnya pelajar postgraduate dia tidak boleh terus apa-apa nak cari, nak buat literature review ke terus pergi ke Google Scholar. Kita advise pergi ke database yang dilanggan oleh pihak perpustakaan. Tak payah pening-pening, pergi je MyKM. So daripada MyKM ni kalau awak pelajar UiTM, login menggunakan nombor matrik, password adalah IC number. So di information resources ni kita dah letak dah siap-siap. Nak tengok e-books ke, nak tengok database yang dilanggan oleh pihak UiTM. So dalam ni dah jumpa dah. Scopus tadi semua dalam ni. Dan awak nak personalize awak punya apa orang kata my profile, awak nak minta apa? Ikut awak punya apa orang kata personalization, awak fakulti apa. Kat sini boleh nampak berapa buku boleh pulang, apa buku yang dia ada semua ada track record dalam satu page yang sama ni. Ini buku-buku yang pernah saya pinjam, nak update details. Ada tak buku tak pulang lagi, semua ada. Nampak ni? Jam tak kena pulang terus. So kat sini sebenarnya memudahkan lah personalization. Ada My Courseware. My Courseware ni tahu tak? My Courseware ni dia bahan-bahan yang ikut anda punya course online tu. Tahu kod berapa? Kod berapa pharmacy graduate doktor apa? Doktor, ingat tak kod? PH. Jadi awak boleh tengok kat sini. PH berapa? Kursus apa nanti pilih lah kat sini. Ini sebab saya main ubah-ubah saya punya personalization hari tu. Bidang bisnes. Kat sini bisnes lah nampak. Okay, so ada soalan lagi nak tanya? Mungkin depan ni Amira, Fatin yang baru join tu bolehlah menggunakan Scopus. Ingat Scopus apa yang ada dalam dia. Apa-apa pun sebenarnya awak nak buat literature review ke, nak buat research proposal, refer kepada kedua-dua dahulu. Kalau nanti kata nak present paper, nak publish kat mana-mana conference pun kita boleh tengok kat dalam ni. Conference ni betul ke tak betul, dianjurkan orang dia, kadang-kadang kan kat iklan kan ada cakap conference ini nanti akan dipublish, akan terbitkan dekat Web of Science. Awak check dulu kat sini pun boleh check. Okay. Puan saya nak tanya, So, boleh ke? Sorry. Saya nak tanya boleh ke macam kita
terus directly hantar paper kita ke Scopus untuk review? Dia dekat dalam Elsevier punya part tu. Elsevier ni sebenarnya kalau dekat Web of Science, dia ada satu function yang ini. Function dalam, sekejap saya tengah mengingatkan. Dia dalam, dia ada dipanggil manuscript matcher. Itu manuscript matcher. Manuscript matcher ni dia dekat dalam Web of Science. Dia di mana dia akan tolong divertkan awak kepada paper jurnal-jurnal yang orang kata related manuscript matcher ni. Kalau di dalam Elsevier, awak kena check dulu dekat, sekejap saya lupa lah jurnal, dia ada satu part tu, jurnal tracker, jurnal dalam Elsevier dia memang ada. Awak boleh letak abstract, boleh letak tajuk, lupa lah tengah hari tu Puan Ayu tunjuk tu, dekat dalam Scopus. Apa nama dia? Sekejap, saya lupa, tiba tak ingat. Bila kita masukkan abstract apa semua, kita akan nampak nanti jurnal apa yang bersesuaian. Maknanya memang kita dah tahulah jurnal yang kita nak hantar ni dia akan matchingkan ikut kita punya abstract. Tiba-tiba lupa pula kejap. Puan Nur ingat tak? Puan jap, Nur tengah cari. Kan saya pun lupa kejap sebab hari tu pustakawan kita orang dia tunjuk jurnal jurnal finder. Ya Allah. Jurnal finder. Ya Allah, yang ini. Maklumlah kita orang ni bukan salah menulis. Masuk kat sini dulu. Testing. Oh. Kita letak dekat chat ya kalau lupa. Chat. Jangan tahu lagi. Tapi apa-apa pun sebenarnya consult mendapat orang kata bagi dulu supervisor check apa semua, dia tak boleh simply je hantar. Kalau awak nak testing boleh je kat sini. Sebab contohnya awak type lah apa-apa this study will focus, contoh awak ada punya abstract kan, kita copy yang paper ni kejap. Mana dia punya abstract paper ni? Okay, kita copy sekejap, nak tengok dalam jurnal. Masukkan, mana dia punya abstract tadi? Okay, so keyword adalah COVID-19. Tak ada pula. Corona virus ke? Lepas tu nanti kita minta dia find journal. Nampak? Kalau kat sini, perasan tak kat sini? Journal that offer gold open access. Journal with subscription. Maknanya ini UiTM kalau tak langgan, awak tak boleh dah dapat download paper tu nak tengok. Journal offer gold access ni pun kena baca betul-betul. Baca dulu. Jangan main simply nak terus semangat je kat sini. Ya apa nampak atas ni? Sekejap. Baca dulu ni. An article either can be published gold open access. Dia ada publication fee. Okay, lepas tu ada embargo. Embargo ni pula cerita lain. Embargo ni selalu kadang-kadang awak jumpa, awak akses dalam database EBSCO, Medline ke apa, tiba-tiba awak kata apa ni UiTM kata langgan EBSCO, tetapi bila awak nak pergi that particular article ataupun jurnal, ditulis kat situ embargo. Embargo ni menyatakan bahawa sekatan ataupun restriction yang dikenakan oleh pihak publisher. Maknanya dia kata memanglah kita bagi benda ni dalam database EBSCO, tetapi lepas 6 bulan baru kita boleh dapat baca full text. Dia macam kita hantar barang kat port pelabuhan ni kan, kadang-kadang tak boleh terus turun loading bahan, dia kena embargo dulu certain 3 bulan, tempoh freeze dulu. Lepas tu itu lebih kepada cerita-cerita publication lah. Sebab tu orang nak publish dalam certain jurnal ni bukan satu benda yang mudah lah. Nampak ada pula gold access, ada pula dalam gold access ni embargo pula. Sebab tu sebelum sign apa-apa check dulu. Jadi kat sini sebenarnya dia akan bagi tahu okey, inilah antara jurnal yang sesuai untuk publish. Nampak? Side score dia 7.4. Biasanya kalau dia lebih daripada 7 ke nak sampai 10 tu kira bagus lah, nampak ni. Lebih daripada 5. Nampak impact factor dia terus bagi. Dalam Scopus memang ada impact factor. Ini juga soalan favorite yang akan ditanya juga oleh awak punya supervisor ataupun awak punya panel-panel ke nanti. Kerana dia tanyalah jurnal ni berapa impact factor dia.
Dia bukan tanya Q berapa, dia tanya impact factor dia berapa. Impact factor ni juga berkait rapat dengan orang kata berapa ramai orang cite paper tersebut. Dia berkait lah, tengok kat sini. Cite score 7.4, tinggi tak dia punya impact factor? 4.1. Yang ini cite score 5.2, impact factor dia average dalam 2 point something macam tu. Oh. Lepas tu kita boleh nampak kat sini, ini kadar diterima acceptance rate dia 36%. Kalau awak hantar dekat sini 38%. Tetapi sebelum nak publish ni baru dia journal finder ni dia macam bagi tahu scan dululah. Ada 49 jurnal yang matching yang relate dengan yang tadi kita masukkan abstract tadi. Tetapi untuk pelajar postgraduate sebelum nak publish any paper ke nak hantar kat mana-mana jurnal, make sure consult dulu dengan supervisor awak. Okay. Sebab ada kejadian dua ni pergi hantar sendiri apa semua, letak pula second author tu nama lecturer. Lepas tu bila reviewer baca tu, reviewer kata macam ni ke paper yang awak buat ni, macam tak, biasa dia akan bagi komen kan reviewer ni. Lepas tu impact pula dia kenal pula dengan awak punya second author tu. Ada juga kejadian reviewer tu kenal dia pergi bagi tahu pula, kenapa hantar paper ni tak betul dia punya metodologi ke research design tak betul sekali. I tak tahu pun paper ni. Ada kejadian macam tu kan, bergaduh pula dengan orang punya supervisor. I tak tahu pun paper ni you hantar, kenapa hantar senyap? Apa-apa pun, sebab tu kalau pelajar IPSIS kalau bagi taklimat dia ada tak mention apa-apa saja nak publish, nak hantar ke mana-mana, even nak print kat conference pun kena consult dengan awak punya supervisor. Sebab awak bawa tu second author tu biasanya adalah awak punya supervisor, betul? Awak punya second author tu ada first author adalah pelajar postgraduate tu. Okay. Journal finder ni boleh, ataupun awak guna tadi manuscript matcher yang ada dekat dalam Web of Science tadi. Dia ada dekat manuscript matcher tu ada, sebab dia satu company dengan ni. Dengan Web of Science ni. Okay. Tapi journal finder ni dia senang sebab awak letak saja abstract apa semua, dia dah terus bagi terus tahu ni berapa paper apa yang nak ni. Di setengah tu kalau manuscript matcher tu awak kena create account dan account dia sama dengan ni. Kalau awak ada create account sign in menggunakan ini lebih pada personalization lah Web of Science, account yang sama lah awak guna untuk manuscript matcher tu. Okay? Okay. Okay, dan sebelum habis, Pablon ni sebenarnya saya pun baru tahu minggu lepas. Sebab saya pun tak pernah explore sangat sampai ke tahap ni. Pablon ni dia lebih kepada kita nak tengok impact. Ni kena create account lah. Dia kalau awak dah ada tadi account dalam Web of Science, pakai account yang sama saja. Yang ni kita boleh nampak researcher punya credibility, dia punya dia expert bidang apa, paper apa yang dia buat tahun lepas. Kita boleh tengok kalau awak nak check semua, dia lebih detail lah dalam Pablon ni sebenarnya. Nampak? Boleh nampak dia, nampak ni matrix dia dan sebagainya lah. Saya ada account ni, saya tak ingat lah kejap-kejap. Saya register guna apa lah. Guna UiTM ke apa, banyak sangat lah kejap-kejap. Saya tengok sign in. Tak boleh, salah account ke? Okay, kejap-kejap. Tunjuk. Salah password. Banyak sangat password ni. Sekejap. Nampak? Ni kalau siapa yang aktif lah, saya pun bukan publish. Ni pun tak update, baru minggu lepas. So kita boleh browse kat sini, nak tengok researcher punya performance, nak tengok UiTM kita siapa, nak ikut country, regions pun boleh, Pablons ni. Top reviewer Malaysia. Ni kalau kita tengok overall lah. Kalau kita tengok browse by nama pun boleh, by researcher. Katalah kita ada nama-nama siapa hari tu dia ada mention nama Cik Jawan ni. Jawan dot. Just ni. Okay. Kita boleh tengok dia punya ni. Nampak? Kalau UiTM, kita nak tengok based on institution. Universiti Selangor, Universiti Teknologi Mara, UiTM. Mana ni? UiTM tak ada. Universiti Teknologi Mara Selangor. Bukan ni. Ni
Muhammad Iskandar Hamzah. Nur Rashikin ni medik ke tak silap? Dr. Ahmad ni kita boleh tengok lah nampak publication dia berapa, 2, 6. Ania Bergani ni business tak silap. Macam tu lah. Pablo ni awak pun boleh create account sendiri. Okay. So ada soalan, kalau tak ada soalan boleh isi borang evaluation. Tu Puan Nur Fatihah dah letak dekat chat tu. Boleh tengok Springer Journal Suggester. Dia akan bagi macam orang kata template lah awak nak masukkan. Journal guide, survey journal finder. Untuk medicine dia boleh guna yang ini. Ni antara tips-tips yang dikongsikan oleh Puan Nur Fatihah. Okay. Okay, so evaluation dah isi Kalau tak ada soalan, nanti saya, Puan Nur nanti saya dah dapat dia punya recorded, nanti saya share link, nanti Puan Nur Fatihah akan bagilah. Cuma, saya nak bagi dekat yang ni, Amira dengan Fatin Umirah ni. Tak apa, tengok dekat saya punya ni. Tengok dekat saya punya YouTube lah, nanti saya letak dekat sini. Sebenarnya kalau siapa yang nak tengok, ada sesi-sesi yang saya pernah buat, boleh je tengok. Punya searching strategi, tengok dekat playlist. Mendeley punya session. Tak apa, nanti tengok dekat sini. Saya akan letak dalam satu, ada banyak-banyak lah ni. Macam mana nak guna Scopper, ada lagi macam mana nak guna EndNote, macam mana nak cari dalam Google Scholar, macam mana nak writing, saya letak dekat chat ni. Okay. So kalau tak ada apa-apa, itu saja sedikit sharing yang dapat saya share untuk pelajar postgraduate. Baguslah pergi awal-awal sebenarnya sebab kadang diorang ni dah SEM 2, SEM 3 baru datang kat kita. Saya tak tahu Cik Han tak pernah access database. Jadi kita kena start balik daripada awal. Sebenarnya bagus pelajar postgraduate ni awal-awal diberi pendahan macam ni supaya kalau awak dah pergi bawa je awak punya research proposal, dapat je jawab. Artikel ni dapat kat mana? Scopus. Dapat kat mana? Web of Science. Guna apa? Berapa H-index? Awal-awal semester tu dah diberi pendedahan tentang cara searching dan sebagainya. So boleh tengok nanti video yang saya ada letak searching strategi, kat situ pun ada. Truncation tu apa, wildcard tu apa untuk lebih detail lah. Ada soalan lagi? Fatin Umirah. Tak ada Puan. Saya faham semua. Tak apa, kalau ada masalah nanti boleh contact kita menggunakan WhatsApp. Puan Noh letak WhatsApp ataupun menggunakan dekat website library, ada chat with librarian pun boleh. WhatsApp web. Kena letak 6 lah depan dia. 603. Dah letak. Saya ni menaip lambat. 3258-4006 tu boleh juga. Mungkin ada masalah ke. Kalau nak booking Mendeley session dengan saya lepas ni pun boleh, nak tengok video boleh, nak minta Puan Noh buat session khas Mendeley pun boleh lepas ni. Nak. Nak boleh-boleh nanti booking dengan Puan Noh Fatihah. Sementara kita tak busy sangat dengan kelas lah. Macam 2 bulan lepas kita quite penuh lah. Hari pagi petang penuh. So tu kita ada juga hands on macam ni juga. Okay, so kalau tak ada soalan, itu saja. Terima kasih pada semua di atas masa. Lepas ni ada kelas kan. Semoga dipermudahkan perjalanan semua student untuk graduate dengan jayanya. Amin. Terima kasih Puan. Okay, sama. Assalamualaikum. Banyak. Salam. Terima kasih Puan. Sama. Puan, thank you. Okay, welcome. Puan Noh, sebab tadi Fatin Puan, tengah record tu, tengok record. Sekejap. Mari kita stopkan dulu.